Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah mata pelajaran Matematik Tingkatan 4 KSSM, bab 5, rangkaian dalam teori graf. Okey, standard pembelajaran, mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okey, untuk graf, graf ialah suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai bucu. Okey, ini adalah bintik. Okey, juga dikenali sebagai bucu. Garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Okey, garis hijau ini kita panggil tepi. Okey, untuk rangkaian pula, rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Okey, sebagai contoh rangkaian sosial, Adam, Haris dan juga Aiman. Okey, ada tepi ini. Sifatnya, kaitan Adam dan Haris sepupu, Haris dan Aiman rakan sekerja, Adam dan Aiman jiran. Okey, sekarang kita lihat tata tanda graf. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan VE. Okey, G ini mewakili graf. Okey, dari perkataan graf. Okey. Dan V pula adalah bucu dari perkataan vertis dalam bahasa Inggeris atau bintik. Okey. Kemudian E adalah tepi dari perkataan edge, English ya. Okey, ini tepi yang mengaitkan bucu. Okey. Okey, V ialah set bucu atau bintik. Okey, kita tulis dalam bentuk set macam ni kan. V sama dengan V1, V2, V3 hinggalah Vn. Okey, kalau bucu ini cikgu label sebagai 1, 2, 3, 4, 5, maka kita tulis V sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya bilangan V, kita kira sahaja bilangan bintik. Okey, jadi bilangan bintik adalah 5. Okey. E pula ialah set tepi atau garis yang menghubungkan pasangan bucu. Okey, jadi E adalah, kalau kat sini dia menghubungkan bintik 1 dan bintik 2. Okey, jadi kita tulis sebagai 1, 2. Okey, kemudian dari bintik 1 juga kepada bintik 4. Okey, ditulis sebagai 1, 4. Kemudian masih lagi dari bintik 1 kepada 5. Jadi ditulis sebagai 1, 5. Okey, kemudian bintik 2 kepada 3, 2, 3. 3 kepada 4, 3, 4. Dan seterusnya 4 kepada 5, 4, 5. Bilangan E pula, jadi bilangan tepi kita boleh kira lah dekat sini ya. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau yang telah kita senaraikan ni tadi, jadi bilangan E adalah 6. Okey. D pula adalah darjah, diambil dari perkataan degree. Okey, apakah dia darjah? Okey, jumlah darjah sama dengan 2E. Okey, ini adalah simbol sigma ataupun jumlah lah ya. Okey, jumlah. Okey, jumlah D sama dengan 2E. Okey, jumlah darjah. 2E, jadi kat sekarang dekat sini E kita dah dapat 6. Jadi darjah untuk contoh ini adalah 2 darab 6. Okey, jadi dapat 12. Berbilang tepi dan gelung pada graf. Okey, ini ada berbilang tepi dan juga gelung.
Okey, melibatkan dua bucu. Sekiranya berbilang tepi, dia melibatkan dua bucu. Sekiranya gelong, melibatkan satu bucu. Okey, berbilang tepi, kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Sekiranya gelong, tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Okey, seterusnya bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Untuk gelong, bilangan darjah setiap gelong ialah 2. Okey, saya bagi contoh di bawah ini. Okey, ada bintik, ada bucu, PQRST, ada tepinya. Ini bucu, ini tepi. Ini adalah berbilang tepi antara bucu. Ini dimaksudkan berbilang tepi ya. Okey, kita tulis sebagai PT dan TP. Maksudnya kaitan P kepada T, kemudian patah balik T kepada P. Okey, kalau gelong pula, dia bulat. Okey, macam di sini bulat. Dan darjahnya ialah 2. Okey. Dan ditulis sebagai RRSS. Maksudnya huruf yang sama. Okey. Macam ni kan. Dia dinyatakan dekat sini, tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Okey, macam ni. Tu dia berbalik kepada bucu asal. Jadi kita tulis RR. Okey, bucu yang sama. SS. Okey, bagaimana menentukan suatu graf boleh dilukis atau tidak? Okey, dengan merujuk jumlah darjah. Jadi, kalau kita jumlahkan darjahnya dapat genap, maka kita boleh lukislah graf tersebut. Tapi sekiranya ganjil, tidak boleh dilukis. Contoh, tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, ini adalah bilangan darjahnya. Okey, saya jumlahkan. Untuk A, 3 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 5, jadi dapat 21. 21 ini ganjil, maka graf ini tidak boleh dilukis. Okey, untuk B, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3. Okey, dapat 14. Graf ini boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah genap, iaitu 14 ya. Okey, kita lihat praktiskan diri 5.1a. Saya terus pergi kepada soalan lukis ni yang ada gambar otak ataupun soalan kebat untuk lebih jelas bagaimana untuk melukis graf. Okey, nombor 5. Lukis graf mudah bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, ini soalan A. Okey, kita cek dulu boleh atau tidak dilukis. Kita tambahkan dia. 2 tambah 3, 5. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Jadi ini dia punya bilangan darjah dia adalah 14. Okey. Jadi kita boleh lukislah sebab dia genap. Okey, macam mana nak lukis? Kita lihat dahulu ada berapa bintik ataupun ada berapa bucu. Okey, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita akan lukis 5 bintik. Okey, itu langkah pertama ya. Okey, kemudian kita sambungkan semua dengan tepi. Okey, tengok. Saya sambung semua sebab dekat sini tak ada darjah yang 1. Okey, paling sikit adalah 2. Jadi kita boleh sambung semua. Kemudian kita cek. Okey, kita cek sini sekarang. Okey, yang pertama dia nak 2. Okey, dah ada. Yang pertama ni memang dia ada 2 darjah. 1 dan 2. Okey, jadi selesai yang pertama. Kita potonglah yang pertama ya. Okey. Kemudian kita lihat bucu yang kedua, yang ini ya. Tengok berapa darjah. Ada 1, ada 2. Okey, darjah tu maksudnya bilangan tepi sebelah dia. Okey, sekarang ni kekurangan 1. Okey, jadi apa perlu buat? Saya tambah 1. Jadi dapatlah 3. Okey, jadi bahagian ini selesai.
Okey, bucu ketiga yang ini kita lihat pula yang ini. Okey, dia nak 2. Kat sini 2. Okey, lihat ada 2 kan? 1, 2. Jadi selesai. Okey, bucu yang seterusnya yang ini. Okey, darjahnya 3. Jadi lihat cukup tak? 1, 2, 3. Okey, cukup 3 maka selesai. Dan yang terakhir dia nak 4. Tapi kat sini baru ada 2. 1 dan 2. Jadi apa perlu buat? Okey, saya memilih untuk menukarkan bucu yang kedua ini bucu yang kedua ini tadi. Okey, dia ada 3. Jadi saya tambah dia 1 lagi. So dia akan jadi 4. Okey. Jadi sekarang yang 4 selesai. Okey, dan yang ketiga juga. Jadi yang kedua ni juga akan selesai. Sebab dia dah dapat 3. Ganti balik yang ini kan. 1, 2, 3. Okey, jadi semuanya telah selesai. Okey, seterusnya untuk B. Okey, ada 6 bintik. Jadi saya lukis 6 bintik dulu siap-siap. Okey, sekarang kita lihat darjah terkecilnya ada 1. Jadi kalau ada 1, kita tak boleh sambung semua tepi. Okey, yang terakhir tu tak perlu disambung. Okey, kemudian kita check. Okey, yang pertama dia nak darjah 1 saja, jadi selesai. Okey, yang kedua dia nak darjah 2. Okey, juga selesai. Okey, kemudian yang ketiga dia nak darjah 3. Okey, kita lihat. Saya tambah 1 lagi supaya dia menjadi 3. Okey, selesai untuk 3. Kemudian ada 3 lagi 1 yang selesai iaitu yang ini Okey, dia dah ada darjah 3. 1, 2 dan juga 3. Selesai. Okey, 2 juga selesai yang ini. 1, 2. Okey, selesai. Okey, yang tak selesai lagi adalah 3. Okey, 3 yang ini tak selesai lagi. Jadi apa perlu dibuat? Okey, yang mana kita nak tambah? Okey, saya tambah di situ. Bila saya tambah dekat sini, yang ini tadi menjadi 3. 1, 2, 3. Okey, selesai. Dan yang last ini menjadi 2. Ganti yang 2 ni tadi. Bintik kedua ni tadi asalnya 2. Tapi sekarang jadi 3. Tapi kita dah ganti dengan bintik akhir ni menjadi 2. Okey. Tips seterusnya, kalau ada darjah yang paling sikit, biarkan dia di tepi. Macam ni 2. Okey, saya letak dia di tepi. Ini darjah 2. Ini pun 2. 1 juga di tepi. Okey, yang banyak kita boleh letak di tengah. Okey, kita lihat nombor 6. Okey, sama macam tadi. Okey, nombor 5. Tapi yang nombor 6 ni dia nak lukis graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Langkah pertama masih sama. Lihat sini A, soalan A. Okey, ada berapa bintik? Ada 1, 2, 3 bintik. Okey, jadi cikgu lukis 3 bintik. Okey, kemudian ada nombor yang berulang iaitu 33. Jadi kita boleh buat berbilang tepi dekat situ. Okey, tapi sekarang dia nak 3 darjahnya. Jadi sekarang ni untuk kalau saya label ini A, B, C. Yang A ni baru ada 2. Jadi kurang 1. Jadi saya tambah 1 tepi. B juga baru ada 2 kan. 1, 2. Jadi kita tambah 1. Dia dah jadi 3. Okey, jadi selesai untuk 3. Kan 3, 2, 2 selesai. Okey, sekarang ni 4. Okey, C ni nak 4. Jadi sekarang baru ada 2. Jadi kita tambah gelung lah. Sebab gelung ni darjah adalah 2. Okey, tambah gelung kat situ. Jadi dapatlah dia 1, 2 dan gelung ada 2. Jadi dapat 4. Okey, selesai untuk A. Okey, untuk B kita lihat ada berapa dia punya bintik. Sama juga. A, B, C, D, E. Okey, ada 5. Okey, ada 5. Jadi lukis saja 5 dulu. Okey, dah lukis 5. Okey, sekarang ni ada 2, 4, 6, 6. Tadi saya dah kata kalau yang kecil, bilangan darjah yang paling sikit kita letak tepi. Jadi saya pilihlah untuk letak tepi. Sambung dulu garis. Okey, jadi untuk 2, 2 dah selesai.
Katakan saya ambil A di sini dan juga B ni sebagai 2 darjah. Jadi dia selesailah. Dia dah ada 1, 2 dan 1, 2. Okey, selesai yang itu. Kemudian untuk 4, okey, kita ambil yang tengah. Yang tengah ini letakkan berbilang tepi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Selesai. Tekan ni tadi label C ya. Okey, kemudian D dan E. Okey, dia nak 6. Jadi sekarang baru ada 4 kan? 1, 1, 2, 3 dan 4. Sini pun ada 1, 2, 3 dan 4. 4 ni maksudnya kurang 2. Jadi bila kurang 2, kita hanya perlu tambah 2 dengan gelung. Okey, jadi ini dah lengkap lah ya. Okey, untuk D kita dah dapat. Gelung ada 2. So, ini 3, 4, 5, 6. Sama juga E, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selesai untuk praktis kendiri 5.1a untuk soalan 5 dan 6. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.